Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Pada hari ini kita akan lihat soalan percubaan SPM Negeri Terengganu. Kita akan lihat soalan 5A iaitu pembubaran perkongsian. Baiklah, ini adalah soalan perkongsian. Cikgu rasa kamu dah lihat. Ya, di sini dia bagi maklumat kewangan berikut ya. Dia bagi tentang maklumat kewangan ya. Untuk makluman kamu, semua makluman kewangan ataupun penyata kedudukan kewangan untuk tajuk pembubaran perkongsian, dia mesti ada dua perkara. Yang pertama ataupun dua komponen ya. Yang pertama adalah aset dan yang kedua adalah liability. Kalau kamu lihat soalan mesti ada aset dan liability. Aset ini juga boleh dibahagikan kepada dua keadaan, dua jenis. Satu, tunai dan bank iaitu cash money, sama ada tunai di tangan ataupun tunai yang disimpan dalam bank. Yang kedua, lain-lain aset kecuali tunai dan bank. Di mana aset-aset ini aset-aset ini kecuali tunai dan bank, kita boleh ataupun perkongsian boleh buat apa? Boleh dijual ataupun diambil alih oleh rakan kongsi. Rakan kongsi akan ambil alih ataupun dijual. Ya. Baiklah. Seterusnya liability. Liability juga ada dua jenisnya. Yang pertama, hutang perniagaan kepada pemilik, iaitu modal dan juga akaun semasa. Dekat sini kita hanya ada modal sahaja, akaun semasa tidak ada. Ya. Yang kedua, liability yang kedua adalah hutang perniagaan kepada pihak luar, iaitu contohnya pinjaman akaun belum bayar. Kalau dalam soalan ini kita lihat contoh hutang perniagaan kepada pihak luar adalah akaun belum bayar dan juga kadar bayaran belum bayar. Untuk makluman kamu, semua pinjaman ataupun semua liability haruslah dijelaskan. Yang penting keutamaannya adalah kita kena jelaskan kepada pihak luar dulu, dan yang kedua barulah dijelaskan kepada pemilik ataupun kepada rakan-rakan kongsi. Rakan-rakan kongsi adalah pemilik perniagaan. Dia mesti jelaskan. Okey. Soalan ini adalah petikan tentang maklumat kewangan. Pada tarikh pembubaran dia ada aset dan juga liability, dan selalunya langkah pertama apabila kita nak buat pembubaran adalah, cikgu selalu sebut dekat kamu, menutup semua akaun aset kecuali akaun tunai dan akaun bank ke debit akaun realisasi. Okey. Akaun realisasi. Cikgu rasa ini adalah kali pertama kamu dengar akaun realisasi. Akaun realisasi adalah akaun yang bersifat sementara sahaja. Iaitu kita kena pindahkan semua aset-aset yang aset kecuali tunai dan bank ke debit akaun realisasi. Dan nanti untuk nanti cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci apa itu akaun realisasi. Kenapa perlu dipindahkan ke akaun realisasi? Kenapa semua aset ini kecuali tunai dan bank? Kat sini tak ada tunai, kita ada bank saja. Bank kita cancel, tak perlu pindah. Kenapa perlu pindahkan ke akaun realisasi? Sebab aset ini perlu dijual ataupun diambil alih. Okey nah? Baiklah. Seterusnya, bagaimanakah kita nak pindahkan ataupun kita nak tutup semua aset-aset ini? Okey, cikgu bagi contoh yang pertama dekat kamu adalah akaun premis. Ini adalah akaun premis. Apabila kita petik daripada penyata kedudukan kewangan ataupun daripada maklumat-maklumat kewangan dalam tajuk pembubaran, dia mestilah bermula dengan baki BB, iaitu premis 65,000. Dia mesti bermula dengan baki premis sebab kita ambil daripada penyata kedudukan kewangan ataupun kita ambil daripada maklumat-maklumat yang diberi. Jadi,
Apabila kita ada baki aset di sebelah debit, memanglah semua aset adalah berbaki di sebelah debit. Apabila kita nak pindahkan ke akaun realisasi, kita kena kreditkan akaun premis ini. Kita kena kreditkan akaun premis, kamu tulis realisasi dan kamu tulis 65,000 ya. Dan di sini kalau kamu tengok akaun premis dah imbang, maka akaun premis dah tak wujud dah habis dah tak ada dah. Jadi seterusnya kita kena sediakan akaun realisasi. Akaun realisasi kamu nampak tak? Dia berada di sebelah kredit akaun premis, sistem catatan bergunya, maka kamu kena debit akaun realisasi. Butiran kita adalah premis, nilai dia adalah 65,000. Okey, boleh nah? Seterusnya, cikgu bagi contoh pula untuk akaun alatan pejabat. Ya. Ini adalah akaun realisasi yang premis yang kita telah buat yang tadi ni. Nah. Okey, kita ada kedua pula alatan pejabat. Ya. Alatan pejabat, aset, baki BB dia sentiasa debit. Ya. Aset. Ya. Okey, bila kita nak pindahkan ataupun kita nak tutup akaun alatan pejabat, kita kena kreditkan ya, kita kreditkan dan kita pindahkan ke akaun realisasi. Okey, realisasi 15,000. Okey, dah imbang dah kan? Jadi akaun alatan pejabat tidak akan wujud dah. Kita kena pindahkan ke akaun realisasi. So, kamu tulis kat sini alatan pejabat dan nilainya adalah 15,000 ya. Okey. Begitu juga alatan pejabat kita dah buat dah ya. Begitu juga dengan inventory, perabot, akaun belum terima kita juga kena tutup dan kita kena pindahkan ke akaun realisasi seperti inilah. Nah, cikgu dah buat dah nah. Jadi kita tutup dan kita pindahkan ke akaun realisasi ya. Okey. Dia langkah pertama ya. Bila kita nak buat pembubaran, menutup semua akaun aset kecuali akaun tunai dan akaun bank ke debit akaun realisasi. Cikgu dah buat dah. Okey. Boleh nah. Seterusnya. Sekiranya ada akaun semasa. Ya. Bila ada akaun semasa, di sini cikgu bagi akaun semasa bentuk beruangan. Rakan kongsi adalah AA dan BB. Untuk makluman kamu, akaun semasa kalau sifat normalnya adalah berada di sebelah kredit. Sifat normal dia. Tapi kadang-kala akaun semasa juga akan berada di sebelah debit. Ya. Bila akaun semasa berada di sebelah debit, ini bermaksud apa? Bermaksud hutang rakan kongsi kepada perniagaan. Ya. Apabila dia berada di sebelah kredit, ini bermaksud hutang perniagaan kepada rakan kongsi. Baiklah. Sekiranya ada akaun semasa ketika berlakunya pembubaran, apa yang perlu kamu lakukan? Kamu kena pindahkan baki akaun semasa ke dalam akaun modal ataupun tutup akaun semasa dan pindahkan baki akaun semasa ke dalam akaun modal. Okey, kita lihat akaun semasa BB dulu. Kita lihat yang BB dulu ya, yang bersifat normal. Akaun semasa rakan kongsi BB duduk sebelah kredit. Bila kita nak tutup dia, kita nak pindahkan akaun ke akaun modal, maka kita kena letak di sebelah debit. Butiran kita adalah modal dan nilai dia adalah 7,000 ya, di bahagian BB, rakan kongsi BB ya. Dan bila kamu sediakan akaun modal, maka akaun modal kamu kena letak di sebelah kredit. Butiran kita adalah akaun semasa dan dia berada di bahagian rakan kongsi BB, iaitu sebanyak 7,000. Okey. Baiklah, kita akan pergi pula kepada akaun semasa AA. Nampak tak?
baki BB dia adalah berada di sebelah debit. Bila kita nak tutup akaun semasa AA ini, kita kena letak di sebelah kredit. Ya, sebab kita nak tutup. Ya. Baiklah, butiran kita adalah modal sebab kita nak pindahkan ke akaun modal ruangan AA, rakan kongsi AA 2,500. Nah, dan kita akan letak dalam akaun modal di sebelah debit. Butirannya adalah akaun semasa sebab kita ambil angka ini daripada akaun semasa dan nilainya adalah 2,500. Ya. Maka dengan ini akaun semasa dah tutup dan yang ada adalah akaun modal sahaja. Seterusnya, sekiranya ada akaun tunai dan akaun bank. Akaun tunai ada, akaun bank pun ada. Untuk makluman kamu, akaun tunai memang sentiasa debit. Tak akan kredit. Kalau ada sebelah kredit, sama ada soalan salah ataupun kamu yang salah. Ya? Akaun tunai sentiasa debit. Tetapi akaun bank boleh berada di sebelah debit, bermaksud aset, ataupun berada di sebelah kredit bermaksud liability, baki. Akaun bank boleh, debit boleh, kredit pun boleh. Okey. Bila kita ada akaun tunai, apa yang perlu kita lakukan? Ya? Iaitu kita kena buat apa? Kita kena pindahkan baki akaun tunai ke dalam akaun bank. Kita pindahkan baki akaun tunai ke dalam akaun bank. Macam mana kita nak pindahkan? Maksudnya bila kita nak pindahkan, kita kena tutup akaun tunai terlebih dahulu dan pindahkan ke akaun bank. Macam mana kita nak tutup? Okey, akaun tunai kita duduk sebelah mana ni? Sebelah debit. Bila kita nak tutup, kita kena letak di sebelah kredit. Butiran kita adalah bank. Pasal apa bank? Sebab kita nak pindahkan ke akaun bank dan nilai dia 1,200. Kamu nampak tak? Kita dah imbang 1,200, 1,200, maka akaun bank dah akaun tunai dah tak wujud, dah habis dah. Yang wujud hanyalah akaun bank. Dan ini adalah sistem catatan bergu. Kamu kena debitkan akaun bank. Kita tulis butiran kita adalah tunai. Kita ambil daripada akaun tunai dan nilai dia adalah 1,200. Okey, boleh lah. Mudah-mudahan insya-Allah kamu boleh faham. Baiklah, kita akan teruskan lagi video selepas ini bersama cikgu. Assalamualaikum ya.